Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umur dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya muliakan lagi saya hormati Tuan Imam masjid kita, yang saya hormati lagi saya sanjungi sahabat saya Ustaz Abdul Rahman, khususnya seluruh tuan-tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan inayahnya maka kita dapat berkumpul dan berhimpun dalam majlis ini, majlis ilmu. Ya tak? Tuan-tuan, puan-puan yang kasih sekalian, kemuliaan orang yang menuntut ilmu itu amat banyak. Ya. Pernah berlaku satu masa ada seorang yang dia mencari ilmu, merentasi padang pasir yang jauh sampai ke negeri Syria, satu masa dulu dikenali sebagai Syam. Di Syria di kota Damsyik dia datang bertemu dengan seorang sahabat namanya Abu Darda ataupun Abi Darda. Maka Abu Darda bertanya, adakah kamu datang sejauh ini kerana nak mendengar satu hadis, satu ilmu? Dia kata, betul lah, saya datang jauh-jauh ni pasal nak dengar satu kuliah, satu hadis. Maka dia, Abu Darda berkata, maka dengarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salakallah tariqan ilal jannah. Rasulullah bersabda, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan semata-mata kerana nak menuntut sedikit ilmu, sedikit daripada ilmu, maka Allah akan perjalankan dia ke surga. Dalam hadis yang lain ada menyebut sahallallahu lahu tariqan ilal jannah, maknanya Allah akan mempermudahkan perjalanannya ke syurga. Jadi mudah-mudahan kita yang datang pada majlis ini dapat kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita kefahaman, pengetahuan, keyakinan, dan seterusnya menjadikan sebab untuk kita berubah dan beramal menuju perjalanan ke negeri akhirat kita. Kan? Tuan-tuan yang dikasihi, pernah saya jumpa satu hadis ataupun satu kisah yang menceritakan tentang orang yang datang semayangkan orang yang telah mati, semayang jenazah. Kebetulan yang mati itu adalah seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Yang datang itu adalah jemaah masjid, surau dan sebagainya. Apa yang berlaku dalam kitab itu menyebut, dengan sebab orang yang datang hadir untuk menyembayangkan si mati tadi, yang si jenazah itu adalah seorang penuntut ilmu. Karena kelebihan penuntut ilmu itu Allah ampunkan mereka yang sembayangkan seluruh. Semua yang sembayangkan jenazah itu Allah ampunkan karena kemuliaan penuntut ilmu tadi. Boleh dengar? Jadi saudara-saudari yang kasih sekalian, mudah-mudahan kita dapat kemuliaan ini.
Ya tak? Jadi masa yang ada pada kita ni tak lama. Pada hari ini tak lama pun, sejam atau 2 jam sebenarnya tak lama. Ya tak? Zaman-zaman dulu kalau kita nak menuntut ilmu, khususnya dengan orang-orang yang saleh, para aulia Allah, para kekasih Allah, kita kena tunggu dia ada masa, bukan kita ada masa. Bukan tunggu, kita ada masa. Kita datang dulu depan dia, tuan ajar, minta maaf lah dia tu, engkau nak belajar, tolong ambil air kat telaga tu, tolong isi. Ya tak? Disuruh kita berkhidmat dulu, ambil air. Kalau ada tanah sawah itu dibajak dulu, dikemaskan dulu, kan? Baru tuan guru itu buka pengajian. Barulah kadang-kadang dia buka ilmu-ilmu yang kita tidak tahu, yang tak pernah kita dengar, ilmu-ilmu yang nadir. Walhasilnya yang menuntut ilmu itu benar-benar jadi orang yang alim. Bukan saja alim, dapat menghayati ilmu tu jadi sikap. Ilmu yang dia belajar itu jadi petunjuk menyuluh dia, sehingga ilmu itu dapat diamalkan. Yang jadi masalah kita pada hari ini bukan tak ada majlis ilmu. Majlis ilmu tu banyak, dalam kelas, dalam masjid, di surau, dalam radio, kan? Sekarang FB ada, WhatsApp ada, apa lagi? Entah macam-macam ada. Ilmunya banyak, orangnya tak berubah. Ilmunya banyak, orang tak berubah. Sembayang kita 2 rakaat itu belum menarik rahmat daripada Allah. Sembayang 2 rakaat sunat kita hajat itu belum Allah makbulkan, kerana sembayang kita kurang kualitinya. Kuantitinya banyak, sembayang banyak, tetapi sembayang itu tidak mendatangkan barakah. Sembayang itu tidak menarik rahmat. Sembayang itu tidak menarik keampunan Allah. Sembayang itu tidak mendatangkan bantuan dan kemenangan dari sisi Allah. Walhasil kita yang sembayang jadi letih, kita yang sembayang nanti penat, kita yang sembayang nanti lelah rohaninya dan jasmaninya. Kenapa? Karena sembayang itu semata-mata pahit. Sembayang 20 tahun dah, 30 tahun dah, jaga 5 waktu, kan? Tapi sembayang itu tidak mengubah kita, rohani kita tak jadi manis. Maka itu adalah satu masalah. Betul? Masalah. Kalau kita buang macam itu, tak ke mana kita. Sedangkan Allah sebut dalam suratul Mu'minun, kat sana dia tulis besar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, kan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat orang mukmin itu, telah berjayalah seseorang orang yang mukmin itu, yang mereka itu dalam sembahyang mereka telah khusyuk. Sifat mukmin yang Allah sebut yang pertama adalah dalam sembahyang mereka itu sudah khusyuk. Jadi kalau kita nak tahu kita ni betulkah mukmin, ataupun sekadar seorang yang muslim, orang Islam saja, ataupun Islam yang boleh diragui keislaman kita kerana mungkin tercemar dengan sifat nifak, mungkin tercemar dengan sifat-sifat munafik, asal buka mulutnya menipu, asal terima amanahnya khianat, asal berjanjinya tak pernah tunai. Datang majlis zikir hari ini, datang majlis kuliah hari ini, insya-Allah datang hari ini. Tapi perkataan insya-Allah yang disebut dengan nama Allah, dengan izin Allah, itulah tak datang. Dah sebut nama Allah, di atas nama Allah tu dilakukan pendustaan, tak datang. Sifat-sifat yang Rasulullah kata, ayatun munafiqun salasatun idza hadatsa kadzab. Adapun tanda-tanda orang munafik itu 3 perkara. Idza hadatsa kadzab, sekiranya berkata-kata, bercakap itu dusta, tipu, bohong.
Iza wa'ada akhlafa, sekiranya dia itu berjanji, dia mungkir janji. Betul tak? Iza tumina khana, sekiranya dibagi amanah, dia khianat. Allah bagi amanah pada kita sebagai seorang anak, tetapi kita jadi anak yang derhaka, anak yang tak ada masa nak doa untuk mak dan ayah. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Dia muslimin muslimat dia baca, dia lupa wali-wali daya tu. Sibuk fikir orang tapi lupa mak ayah yang lahirkan dia. Mak ayah susah, tidak diangkat telefon tanya pun. Tapi kalau kawan susah angkat telefon, "Mat, apa khabar? Susah ke? Aku bagi duit nanti, insya-Allah saya hantar." Mak ayah hadir dah 5 hari tak makan. Dah sakit, terbaring aja. Anak seorang pun tak pergi tengok. Kenapa? Kerana sifat munafik dalam hati sudah berakar umbi. Rasulullah kata, ayatul munafikun salah satu, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya apabila diberi amanah, dia khianat. Tak payah cerita yang lain lah kan. Nak cerita beritahu susahnya nak dapat sifat orang mukminin itu, kerana Allah sebut qad aflahal mu'minun allazina hum an salatihim khashi'un, kan, wallazina hum an lagwi mu'ridun. Betul? Dan mereka yang daripada lara, dari perkara-perkara yang sia-sia, daripada perkara-perkara yang melalaikan, daripada perkara-perkara yang jauhkan ingatan daripada Allah tu, mereka menentang, mereka menolak, mereka tak bersifat dengan itu. Jadi cuba kita tengok sejauh mana sembahyang kita. Saya nak membahaskan tingkatan iman. Saya nak membahaskan tingkatan iman. Tingkatan iman tu ada berapa tingkat? Martabat iman tu ada berapa? Menurut Syekh Zainal Abidin, ataupun lebih dikenali sebagai Tuan Minal, dalam kitab Aqidatun Najin mengatakan, adapun tingkatan atau martabat iman itu ada 5. Tuan-tuan siapa ada kitab Aqidatun Najin nanti boleh rujuk. Dia sebut dalam bentuk matan-matannya, saya lebihkan dalam bentuk huraian supaya mudah kita faham. Tapi sebagai satu pembukaan, apa rahsia iman, apa keagungan iman, apakah iman itu boleh berlakukan pada diri kita. Saya bagi satu contoh. Suatu masa dulu, di zaman Sayyidina Umar Ibn Aziz ataupun Sayyidina Umar Ibn Khattab, saya lupa, tentera-tentera Islam sudah jauh sampai ke timur dan jauh sampai ke barat. Bahkan timur dan barat itu dah jadi jatuh di bawah kekuasaan umat Islam. Cuma saya tidak tahu zaman Sayyidina Umar ke ataupun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Berlaku satu masa tentera-tentera Islam berada di luar negara, di kawasan negara Khurasan, lebih kurang tempat Samarkand. Tahu Samarkand? Samarkand tu adalah satu wilayah dalam negeri Uzbekistan sekarang ni, Asia Tengah. Pernah sampai? Pasang niat, besok ada rezeki, Allah izinkan kita pergi, kan? Kita suruh ustaz keluarkan duit, apa salahnya? Kan? Mana tahu ada jutawan nak bagi duit untuk kita pergi rehlah ilmu, pergi jalan ke negeri Uzbekistan, Bukhara, tengok makam sana Imam Bukhari, kan? Pergi tengok makam Imam Tirmizi. Banyak ulama hadis dari sana lah. Jadi tentera Islam sampai ke negara Samarkand, ditengoknya pada malam hari tentera-tentera orang-orang bukan Islam yang dipegang oleh kerajaan Rom satu masa dulu, dalam kalam kelalaian. Negara itu tak dijaga baik, maka panglima tentera mengarahkan seluruh tentera dia masuk dalam negara itu.
besok pagi saja orang dalam negeri itu terkejut pasal negara mereka telah tertawan oleh umat Islam dalam kelalaian tentera-tentera mereka. Buka-buka je tentera Islam dah ramai dah. Nak perang apa benda lagi? Slender je lah kan. Slender je lah. Sikap umat Islam masuk pada malam hari mengepung kerajaan negeri orang musuh Islam ni kan. Kalau kita macam mana? Kita memang dah slender dah kan, relax lah. Tetapi tentera musuh daripada padri-padri dan orang-orang besar dia berfikir, mereka menghantar surat protes, hantar surat pada Amirul Mukminin, sama ada di Baghdad ataupun di Madinah, hantar. Mereka mengatakan, dalam isi surat mengatakan, adapun umat Islam kalau nak menawan sesuatu negara, biasanya akan menawarkan 3 perkara. Yang pertama, Islam taslim, Islam kamu, selamat kamu, suruh masuk Islam. Kami tak dibagi pun option pertama, bahkan option kedua juga tak dibagi. Apa dia? Kalau tak nak masuk Islam, tak apa, duduk di bawah pemerintahan Islam tapi bayar jizyah kan. Kami juga tak di offer. Lepas itu baru perang. Kami tidak diperangi, tetapi kami telah ditawan pada malam hari, tak ada peluang untuk mempertahankan. Lebih kurang itulah surat dia kepada Amirul Mukminin. Pasal kita tak hafal teks, menunjukkan lemah akal kita ni, tak mampu nak hafal cerita. Surat itu dibawa oleh utusan orang kafir pergi ke ibu negara Islam. Sampai di sana dibagi, kata nak bagi surat ini daripada negara kami disamarkan, yang ditulis oleh pembesar-pembesar negara kami, pendeta-pendeta kami, kepada Amirul Mukminin. Bila mereka kata mereka adalah utusan umat Islam, segera bawa surat itu sampai bagi pada khalifah dibacakan. Amirul Mukminin bila dia baca je, dia pun ambil, suruh tulis surat balasan, siap tulisnya. Dia pun lipat bagi pada utusan tu, ambil surat ni, bawa surat ni kepada negara kamu, bagi pada hakim yang ada negeri itu. Nanti dia akan, ini saja tuan, iyalah, bawa surat ni. Dia ingat akan dapat satu yang lain kan, mungkin dihantar sekali dengan satu barisan tentera ke, supaya tangkap ketua tentera Islam ke kan. Tak ada, tu surat aja. Dia pun tak ada confident bawa surat ni, tapi dia bawa balik lah. Sampai kat negeri dia, bagi surat itu pada hakim orang Islam di negeri itu. Maka hakim tu bila dia baca surat daripada Amirul Mukminin, dia kumpulkan panglima-panglima tentera Islam, panggil padri, panggil orang-orang besar negeri itu. Maka tanya, apa aduan kamu? Mereka pun sebut aduan kami begini-begini, kami tidak puas hati. Ini tidak adil, bukan adil mengikut kerajaan atas ajaran Islam pun, kerana kami ditawan negara kami dalam keadaan kami lalai, tidak di offer 3 offer tadi. Maka kami nak keadilan, negara kami dirampas. Kami mau negara kami dikembalikan pada kami, kerana umat Islam tidak mengikuti peraturan ajaran Nabi. Wah, kuat tak agak-agak dakwaan tu? Kuat kan? Maka hakim tanya pada panglima Islam tu, betul tak dakwaan tu? Kalau kita macam mana? Kalau kita jawab macam mana? Tak mengaku salah, betul tak? Saya tak mengaku salah. Dan memang membunuh untuk tak mengaku salah kan. Ini seluruh panglima Islam tu kata benar, kami salah, apa yang didakwa itu adalah benar. Maka hakim terus buat keputusan. Kalau macam tu dengan kuasa yang dibagikan pada aku, maka saya memerintahkan seluruh tentera-tentera Islam dan seluruh tuan-tuan ni hendaklah keluar daripada negeri ini dengan serta-merta sebelum besok pagi, subuh besok lagi,
sebelum subuh besok seluruh tentera Islam mesti keluar daripada kerajaan negeri Samarkand. Dapat saja arahan macam tu, keputusan dalam mahkamah yang tak ada bangunan, yang ada hakim je, yang ada pihak pendakwa, yang didakwa. Dapat saja keputusan, seluruh panglima tentera mengarahkan tentera-tentera mereka yang ada di seluruh pelosok negeri itu keluar kan? Semua tentera Islam keluar. Pada malam tu juga keluar. Kup. Sejarah menceritakan, sejarah mencatatkan, setiap satu rumah yang membuka jendela melihat kejadian itu, kan, masing-masing mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum lagi tentera Islam sampai ke perbatasan negeri, keluar, kan, seluruh negeri Samarkand tu sampai semua telah mengucap. Kenapa? Karena mereka sedar betapanya tentera-tentera Islam itu telah berlaku adil. Kalau ada satu negara mendatang menjajah negara kita, yang pertama dia akan cari harta benda yang namanya emas dan perak. Betul tak? Emas dan perak itu dia ambil. Kalau ada perempuan-perempuan, anak-anak dara atau mak-mak dara, janda ke, orang tunggal ke, isteri orang ke, nampak cantiknya rogol, siapa lawan bunuh. Betul tak? Selama mana umat Islam duduk, tentera-tentera Islam duduk ke negeri itu, sementara perutusan berita pergi ke khalifah dan datang, seorang pun daripada umat Islam, askar-askar itu tak pernah masuk dalam satu rumah merampas apa benda pun tak rampas. Harta benda tak dirampas, perempuan dia tidak diganggu, kan? Peribadatan mereka tak dirobohkan, masjid dia, maksudnya gereja dia tak dirobohkan, tak dibakar, kan? Itu menunjukkan keadilan Islam. Umat Islam, tentera-tentera Islam tak tengok pun anak dara orang bersiul tepi jalan, tak buat. Bahkan perempuan yang lalu dihormati, tidak dikacau. Mereka melihat akhlak umat Islam. Mereka sedar itu datang daripada ajaran agama. Ajaran agama itu tertegak dengan sebab ada iman pada tentera-tentera itu. Iman itu menyebabkan mereka takut pada Allah, karena mereka mengesahkan Allah Ta'ala daripada lubuk hati mereka. Datang daripada iman kerana percaya selepas matinya ada namanya negara akhirat. Pada negara akhirat itu setiap satu amal kita, kecil dan besarnya, akan dipertanggungjawabkan, akan ditimbang dan dibagi balasannya yang sebaik-baiknya, sama ada baik atau buruk. Datang daripada iman yang cinta pada Allah, cinta pada syurga Allah, nikmat yang Allah janjikan, takut pada azab Allah, kemurkaan Allah, dan takut untuk masuk neraka Allah kerana azab yang pedih. Hasil daripada iman itu menyebabkan umat Islam tak berani buat benda yang tak patut buat. Itu datang daripada iman. Itulah keagungan Islam, itulah kemuliaan Islam, kerana iman dan takwa akan menyebabkan manusia itu jadi manusia, bukan binatang yang bersarungkan pakaian serban dan jubah. Bukan. Iman. Jadi tuan yang dikasih sekalian, maka dengan sebab itu kita nak bahaskan tentang iman. Iman itu ada berapa peringkat, iman itu ada berapa tingkatan, iman itu ada berapa martabat. Iman itu ada 5 peringkat. Mengikut Tuan Zainal Abidin, iman itu ada 5 peringkat. Iman yang paling rendah, iman yang paling dasar, iman daripada taklid. Iman daripada taklid. Apa itu taklid? Taklid itu iman yang datang daripada pak turun. Mak kita kata syurga itu ada, ayah kita kata Allah itu adalah Tuhan kita, ustaz itu kata Allah adalah Tuhan yang esa. Maka dia ni tak belajar, dia hanya dengar saja, ikut saja. Kata ulama, itulah iman taklid, iman pak turun.
Iman pak turut. Ulama menghukumkan iman pak turut ini tidak sah. Apa maksud iman tidak sah? Maknanya kalau dia itu tiap-tiap tahun pergi haji, sembayang dah 60 tahun, bersedekah setinggi gunung, wang yang keluar dah bilion-bilion, kata yang baik, berdakwah, bersembang, bermasyarakat dengan baik, semuanya nampaknya yang pahala, satu pun Allah tak timbang. Allah tak timbang walaupun setimbang sayap nyamuk. Kenapa? Kerana dikirakan imannya tidak sah. Ini pandangan ulama yang ekstrim. Ini pandangan ulama yang ekstrim. Ada ulama lain kata tak juga, iman taklid ni ada yang sah, tetapi bagi orang yang memang tak boleh nak belajar. 1 campur 1 berapa? Kita kata 1 campur 1 2, 1 campur 1 2, 1 campur 1 2. Dia pun sebut 1 campur 1 berapa? 2. Petang nanti kita tanya 1 campur 1 berapa? 11 dia. Menunjukkan apa? Dia kurang bijak, kurang cerdik, akal dia tak kuat. Lemah. Orang macam ni kalau dia ikut-ikut, dia tak belajar tak boleh, maka dia ikut-ikut. Dia ikut atas pegangan orang yang mengajar itu adalah benar. Kan? Dia berpegang, yakin betul Allah tu esa, Allah tu ada. Mustahil Allah tu tiada. Wajib Allah tu ada, Allah tu wajibul wujud. Dia belajar semua tu, kan? Dia belajar secara dengar. Dia pegang, maka dihukumkan akidah orang ni sah. Tapi kalau bagi orang yang boleh dengar lagu sekali je hafal semua, baru dengar lagu apa, lagu siapa, Eliket Eliket kita ni orang dulu-dulu lagu Eliket lah, kan dia orang yang lebih tua lagi lagu Ahmad Jais, Ramli, dengar sekali dua kali, wah hafal. Orang yang macam ini tidak sah. Dia ikut-ikutnya dikatakan tidak sah. Pasal dia boleh menghafal, dia boleh belajar, tapi dia cuai tak belajar, dia malas tak belajar, dia tak berusaha untuk mengubah. Maka yang macam itu tak dipakai. Jadi iman taklid ini sangat berbahaya, sangat berbahaya.